Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua setiap kita yang mana hadir dalam video ni hari ni. Terima kasih banyak sangat-sangat kerana masih lagi sudi untuk support podcast. Okey, malam ni podcast tak sering terus banyak-banyak. Podcast ada beberapa cerita, bukan satu cerita. Mungkin setiap hari ni podcast tak kira buat adalah satu cerita sebab terlalu pendek. Podcast mungkinlah cover 2 atau 3 cerita malam ni. InsyaAllah doa kepada ya. Dan tanpa melengahkan masa, jom kita start cerita dengan bacaan doa dulu ya. Okey, cerita malam ni dia agak light lah. Dia tak adalah heavy sangat cerita malam ni. Cerita malam ni pasal sepasang suami isteri dan anak dia 2 ya. Isteri ni bernama Salmi dan husband dia pula bernama Zakri. Ni nama yang dibagi oleh wife Pokal lah. Sebabnya Pokal ni susah sikit nak fikir-fikir nama. Nak reka-reka nama susah sikit. Pokal jam bila nak fikir nama orang, nak bagi nama watak orang lah. Okey, nak dijadikan cerita, si Salmi ni dia kerja kerajaan di salah sebuah pusat kerajaan lah dekat KL ni. Dan satu hari ni dia kena pergi satu kursus dekat Ipoh. Dan benda ni berlaku dekat Ipoh. Okey, dipendekkan cerita lah. Si Salmi ni masa dia nak pergi Ipoh tu kursus, kebetulan husband dia pun cuti juga. So Salmi kata dia nak bawa sekali lah husband dengan anak-anak dia sebabnya susah juga dia nak duduk sore. Sebabnya dia diberitahu setiap peserta kursus ni akan diberi satu bilik setiap sore. So dia pun takut lah juga dia kesik lah juga kalau duduk sore di hotel. So dia ajak suami dia sekali lagi. So dalam perjalanan dia ke Ipoh tu tak ada masalah apa yang berlaku. Dan sampailah mereka di Ipoh. Sampai di satu hotel ni. Hotel ni Pokal tak boleh sebutlah nama apa. Sebab segala benda yang berlaku, segala benda yang mistik dan seram yang berlaku adalah berlaku di hotel ni. Dan Pokal cuma boleh bagi clue dia adalah satu hotel besar di Ipoh, di bandar Ipoh. Pokal pun tak diberitahu hotel ni hotel apa. Dan Salmi pun check in macam biasa. Hari pertama tu hari Jumaat. Dia 3 hari 2 malam, iaitu Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia sampai Jumaat tu Jumaat malam tu dia pun sebelum tidur dia pun ajaklah dulu husband dia pergi berjalan kata yang jom kita pergi berjalan, jomlah kita ronda-ronda bandar Ipoh kan. Pergilah. So Salmi dengan Zakri ni pun bawa lah anak dia 2 orang. Pakai malah nak bagi nama. So anak dia sulung ni lelaki, yang kedua ni puai, yang kedua ni baru umur 10 bulan. Dan dia pergi jalan-jalan bandar Ipoh dan bandar Ipoh pula. Dan malam pertama tak ada gapo-gapo berlaku. Dan kejadian yang menimpa Salmi ni berlaku pada malam kedua, iaitu malam selepas kursus dia, iaitu malam terakhir lah, iaitu Sabtu malam tu. Okey, hari Sabtu tu macam biasa, pagi tu dia bangun, dia pesan ke husband dia, kata yang saya nak pergi kursus ni, jaga anak elok-elok husband dia pun okey lah. Husband dia bangun, mandi duduk main phone atas katil lah. Lepas tu si Salmi dia pun pergi kursus. Lepas tu settle apa siapa lah. Dan kursus malam tu mengambil masa, dia melirik sikit masa. Dia sampai ke tengah malam, sampai ke 12 tengah malam gitu, kursus tu baru habis. So kiranya si Salmi ni balik ke hotel semula pada pukul 12.30. Dan dia ketuk-ketuk pintu hotel. Dan husband dia buka. Husband dia tanya lah, abang tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi, tunggu awak lah. Kata okey, saya nak tidur sebelah awak. Alah, sweet yang kau nak. Lepas tu si Salmi ni okey lah, siap mandi ke apa. Sebab esoknya tu ada kursus juga, tapi kursus tidaklah sampai malam, hanya sampai Zuhur kot. Kiranya alhamdulillah, kiranya lepas Zuhur tu tak ada apa-apa cara dia boleh bersurai balik lah untuk ayat lah. Dan Sabtu malam tu bila Salmi siap-siap mandi ke apa nak tidur, dan katil queen dalam bilik tu ada 2.
Ada dua. So Salmi tarik satu tilam, satu tilam letak bawah. Sebabnya dia Salmi ni tidur dengan anak bosu dia, dan husband dia ni pula tidur dengan anak lelaki dia. Kiranya sebab dia tarik tilam tu ke bawah adalah sebab dia takut anak dia yang bosu tu jatuh, baru umur 10 bulan kan, takut pusing-pusing jatuh. So dia pun tidurlah bawah. Tengah-tengah dia melayan mata, kata nak tidur lah, melayan mata ni, bunyi dekat bilik sebelah ni bising lagi, ibarat macam yang ada orang baloh, bunyi suara lelaki dengan perempuan macam yang duduk baloh lah, duduk berkekoh. Tapi yang peliknya, bila dia pandang husband dia tak memberi reaction apa-apa pun pada bunyi sekelilingnya lah. Lepas tu wife dia pun bangun kat kepala, tengok husband dia stay main phone lagi. Salmi dia pun bengang lah, dia kata, abang, cuma abang dengar tak apa yang saya dengar sekarang? Husband dia tak cakap apa-apa. Husband dia anggut je, kata gitu ya. Lepas tu dia pun maksudnya mungkin dia sorry lah dengar, husband dia pun dengar juga. Tapi Salmi ni tak puas hati sebab bunyi dekat bilik sebelah ni terlampau bising. Ibaratnya sepasang suami isteri sedang bergaduh. So si Salmi tak tahan dah, dia pun bangun. Dia kata, abang, tolonglah pergi tengok kejap, bising lah, orang nak tidur ni. Husband dia pun bangun. Husband dia buat gini, shh, sambil berlalu pergi. Dia pun Salmi pun dia lah, sebab apa husband aku ni, masalah dia. So Salmi pun baring, tapi dia punya fikiran ni tak tenang sebabnya terlampau bising. Dan husband dia pun keluar, ambil rokok sebatai, keluar. Kononnya nak isap rokok lah kat luar. Lepas tu selang setengah jam ni, barulah suami dia masuk balik. Salmi tanyalah, ada orang balah kau sebelah? Kata, dah, awak tidur je, besok kita ya. Lepas tu Salmi ni blank, tak tahu apa satu. Salmi ni nak tidur, memang dia penat, tapi dengan keadaan bunyi yang sangat-sangat bising dekat sebelah tu, dia tak boleh nak lelapkan mata. So dia pun bangun, pergi tidur dengan husband dia. Barulah husband dia duduk sebelah husband dia pun kata, tak bawa tidur, abaikan je bunyi yang awak dengar tu. Lepas tu okey lah. Esok pun dalam masa 10 ke 20 minit gitu, si Salmi ni pun terlelap. Bila terlelap, dia tak bangun dah lah. Tapi sebenarnya bunyi tu masih ada lagi. Okey, ni cerita daripada husband dia pula. Esoknya tu bila dah settle apa semua khusus, si Salmi ni lepas Zuhur tu, dia pun bertolak balik. Kata masa bertolak balik tu, tiba-tiba si Salmi ni teringat nak tanya husband dia. Kata, ya abang, abang macam nak beritahu saya sesuatu semalam, apa dia? Tu si husband dia pun barulah buka mulut. Ni version POV husband dia lah pula. Masa husband dia ditegur oleh Salmi tu, kata, abang ada dengar tak bunyi tu? Sebenarnya husband dia tak dengar apa-apa pun. Bunyi pun. Tapi sebab wife dia dengar, dia angguk je. Dan kali kedua wife dia tegur, barulah bunyi tu makin lama makin kuat. Si Zakri ni dengar di telinga dia. Makin lama makin kuat. Sebab itulah Zakri ni bangun, ambil rokok dia sebatai, pergilah turun ke resepsionis bawah. Sebab dia duduk tu tingkat 4 kot rasanya. Dia turun lift sampai kat resepsionis bawah. Dia tak beritahu lagi resepsionis tu. Dia tak tanya lagi. Dia keluar pintu hotel tu, dia isap rokok kejap. Dia isap rokok, dia fikir, kenapa bunyi tu masa wife dia dengar, dia tak dengar. Tapi bila second time wife dia tegur, baru dia dengar bunyi tu. So dia macam agak rasa pelik sikit. So dia pun masuk, so dia isap rokok ke apa, dia masuk dalam hotel tu. Dia pergilah ke lobby, tanya dekat resepsionis tu, dia tanya, kata, bang, nak tanya sikit, bilik sebelah bilik saya ni siapa yang duduk sebab terlampau bising, dia agak mengganggu saya satu family ni untuk tidur. Lepas tu resepsionis tu pun Tino, dia pun kata, sekejap bagi saya cek kejap. Dia pun cek dalam sistem dia. Maaf cik, bilik cek nombor apa? Tanya. Dia pun beritahu lah, contoh lah 141. 141 sekejap dia cek.
Minta maaf je, kalau mengikut rekod kami sebenarnya sebelah bilik 141, sebabnya bilik 141 ni adalah bilik ujung. Sekiranya kalau dia bila dia kata sebelah bilik 141 ni, maksudnya bilik 142 lah contohnya kan. Kiranya ada dia tak ada kiri kanan, dia ada kiri je. So resepsionis tu kata mengikut rekod dia orang tak ada pun siapa-siapa duduk kat bilik tu. So Zakri ni daripada rasa nak marah, dia terus jadi rasa macam seram. Dia pun bagi tahu resepsionis tu, dia kata tak apalah, mungkin saya salah dengar kot. Dan bila dia naik ke atas ke bilik dia, nak naik bilik dia tu, bila dia melalui bilik sebelah tu, dia nampak pintu bilik sebelah tu terbuka, dan dalam bilik sebelah tu tak ada apa satu. Tak ada orang kata apa, tak ada even satu cahaya pun tak ada, gelap je bilik tu. Cuma dia nampak lah susunan orang kata adalah nampak susunan katil, susunan kerusi dalam bilik tu, tapi bilik tu gelap, tapi pintu terbuka. Dia kata bilik ni lah aku rasa bunyi bisi tu. Malah fikir dia kata gitu. So Zakri pun masuk dalam bilik. Dia wife dia tanya tu, sebab tu lah dia kata tak apa, awak tidur je dulu, nanti saya beritahu. Dia kata gitu. So sampailah dia nak check out esok tu, si Zakri confirm lagi sekali dengan resepsionis tu, betul ke bilik sebelah saya tu tak ada orang. Sebab semalam bila saya nak naik ke bilik saya, pintu bilik tu terbuka dan memang tak ada siapa-siapa kat dalam, tapi pintu bilik terbuka. Tak logik lah pintu bilik hotel terbuka ke, kecuali kalau ada guest lah. So resepsionis tu bagi tahulah si Zakri ni yang mati-mati yang sebenarnya bilik tu dah lama tak berpenghuni. Sebabnya bilik tu sebenarnya under renovation, kata resepsionis lah. Kita sebab dia pun tak tahu apa kisah sebalik bilik tu. Dan sampailah dia balik ke KL semula, si Zakri dengan Salmi ni ditinggalkan dengan beribu tanda tanya apa sebenarnya yang diorang dengar malam tu. So kisah yang kedua ni pula berlaku pada Farah ni adalah seorang remaja lagi lah, baru habis SPM masa tu, tahun 2018 baru habis SPM. Benda ni berlaku dekat, bukan tak sebut nama bukan cuma sebut tempat je, berlaku di salah satu hotel di Cerating. Bila sebut Cerating ni banyak sangat hotel, banyak sangat chalet, banyak sangat tempat peranginan. Bukan cuma boleh bagi tahu benda ni berlaku di Cerating, di salah satu hotel di Cerating. Tak tahu apa nama hotel tu. Dan si Farah ni, dia lepas SPM. So dia pun lepas SPM dia biasalah budak-budak dia akan cari kerja. Dan si Farah ni buat minta lah kerja di satu F&B dekat hotel dekat Cerating ni besar. Boleh dikata ke 5 star, 4 star gitulah lebih kurang. Dan si Farah ni dia minta kerja, dapatlah rezeki dia. Bila dia pergi interview ke apa, alhamdulillah rezeki dia, dapatlah kerja dekat hotel ni lah, tapi bahagian F&B, bahagian food and beverage. Susah nak sebut benda ni, Allah Rabbi. Food and beverage. Nampak, bukan ni lidah Kelantan, susah sikit kita nak speaking. So dapatlah kerja, tapi yang membuatkan Farah pelik, tak ada siapa yang F&B ni. Orang rasa lah, bila orang baca cerita ni, orang rasa F&B ni dia macam fast food dekat hotel tu. Kiranya guest boleh order bila-bila masa. Tapi yang peliknya, Farah bagi tahu, si malam ni tak ada siapa nak bekerja pada si malam. Si malam ni tak ingat bukan antara pukul 11 malam sampai pukul 8 pagi. Si malam lah. So si Farah ni pun pelik lah bila tengok jadual. So, tak ada orang willing untuk kerja malam, tapi ada lah orang. Cumanya sepatutnya si malam ni tak dibenarkan untuk 2 orang. Tak? Si malam ni setahu bukan lah, mana-mana hotel sekalipun, tak kisahlah F&B ke, bahagian F&B ke, receptionist ke, bellboy ke, kalau si malam ni jarang dia bagi 2 orang untuk bekerja dalam satu shift malam. Tapi yang Farah pelik, bila dia tengok roster shift malam,
dekat semua department semua ada 2 orang. So Farah ni macam tertanya-tanya, kenapa perlu 2 orang malam, sedangkan malam tak banyak kerja pun sebenarnya. F&B sendiri pun malam pukul 9 malam sampai 8 pagi siapa nak order makan. Kalau ada pun jaya-jaya lah, kalau ada pun so, dalam seminggu tu adalah 2-3 kali orang order market tengah-tengah malam, orang betul-betul lapar tengah malam. Dan nak dijadikan cerita, bila dia pun si Farah ni pun bekerja. Dia ikutlah roster yang diberikan oleh manager dia. Dan si Farah ni dia tak pernah dapat shift malam, dan dia tinggi sangat sebab dia rasa shift siang ni sangat-sangat penat, dia kata. So dia kata dia nak relax pula. Dia bagi tahu lah ke manager dia, kata kita bagi nama Abang Zamir lah. Abang Zamir, boleh tak kalau saya nak shift malam pula? Kau ni biar betul, tapi masalahnya kalau aku tolak kau pergi shift malam, shift pagi aku kena tolak 2 orang lah. Maksudnya shift malam sepatutnya 2 orang, okay? Tapi bila dia nak shift malam, jadi orang tak tahu macam mana dia rancang roster tu, tapi boleh dia nak shift malam tapi dia kena story. Itu katanya Zamir, manager si Farah ni lah. Farah pun tak semena-mena terkeluar daripada mulut dia. Dia kata okay, alright, beres, tak ada masalah, no problem. Dia kata gitu. So Farah pun bekerja lah malam. Okay, seminggu dia kerja malam tu tak ada apa-apa berlaku. Sampailah satu hari tu, hari itu adalah hari yang tak kira dilupakan oleh Farah sampai bila-bila. Tengah dia duduk main game dekat phone dia, duduk main adalah macam-macam lah game. Time tu pun baru lagi kan, 2018 buka ayat sana ya. Takut tukar cerita. So dia duduk main phone ke apa, tiba-tiba phone dekat F&B tu berbunyi. Dan phone dekat F&B ni dia boleh detect, dia adalah satu skrin kecil, boleh orang kata apa, boleh detect bilik mana hot call. Contohlah yang kau tu bilik 404, tiba 404 seram. Okay, contohlah yang call tu bilik 404, dia akan naik lah, kering bilik dia akan naik dekat situ 404. So si Farah ni pun angkatlah phone, hello, boleh saya bantu? F&B sekian lah, dia adalah dialog dia. So orang di hujung talian tu bagi tahulah dia lapar. Masa tu pukul 2 pagi dah. 2 ke 3 pagi dah, lebih kurang macam tu lah. Dia kata aduh siapa pula call ni. Dia pun tak apalah, dilayan lah, dia akan call. Dia kata rupanya orang tu nak order burger dengan air. Dia pun okey lah, fine lah. Dia pun keluarkan bahan-bahan semua masuk lah, sebab fast food dia kejap lah. Saya masuk, dia pun naiklah nak hantar, sebab memang tugas dia untuk menghantar ke customer lah. Kalau customer tu request untuk hantar, so dia hantar lah. Dia tutup pintu F&B tu kejap, dia hantar, naik atas sampai di bilik. Contohlah apakah bagi bilik 5, bilik nombor apa sedap 143, bilik 143. Sampai dia dah di bilik 143, dia pun bila dia naik ke bilik 143, dia rasa satu aura yang satu aura yang negatif, aura yang tak best lah katanya, aura yang memang sangat-sangat tak best. Tu dia kata perasaan aku cukup, sebabnya koridor hotel tu dia bukan kata kan nak ayat dia gini. Okay, ibaratnya macam ni, koridor hotel selalu kita naik tingkat atas, okay? Koridor hotel ni adalah kiri bilik, kanan pun bilik ya. Macam dengan hotel dia ni, kanan saja bilik, kiri ni koridor yang boleh nampak keluar. Kiranya bilik dia ni menghadap ke hutan, belah sini menghadap hotel, belah sana menghadap ke adalah scenery dia. Dan malam tu dia rasa sangat-sangat tak best. Kata apa, negative vibe. Dia rasa tak best malam ni, sangat-sangat tak best. Siapalah di bilik 143 tu, dia pun terkelah okey. Aku dia ketuk lah, contohlah dia ketuk room service, tapi tak ada siapa-siapa buka. Dia tunggulah selama 10 minit, dia ketuk bilik, tak ada orang buka, tak ada siapa-siapa buka. Lepas tu tiba-tiba pintu bilik sebelah ni terbuka. Nampaklah kepala berjutai sikit. Bukan Han lah. Dia nampak, dia kata, dik, cari siapa? Tak ada, tadi ada guest ni
tadi ada gas ni dia makan, tapi bila saya ketuk dah 10 minit ni bang, tak keluar lagi, dia kata. Oh, setahu saya bilik sebelah tak ada orang, tapi tak tahulah, takut dia check in lambat ke semua. Tak apalah, teruskanlah dengan kerja awak, dia kata gitu. Dia pun tutup pintu. Si Farah ni pun tunggulah lagi, dia pun 5 minit, dia kata aku tunggu 5 minit lagi, kalau dia tak keluar aku belah. Tekan loceng ketuk pintu, tak buka juga. Dia pun dia bengang lah masa ni, dia bengang dah dengan negative vibe tu, orang kata ke apa, dia masih dirasai. Dia pun turun bawah, dia pergi kat resepsionis kawan dia, Bakri, lelaki. Bakri, kau check je bilik 143 ni, siapa dia ni lah, kau tolong call dia jap. Lepas tu Bakri bertanya, kenapa kau ni, apa masalah turun sini marah-marah aku tak ada buat apa, pasal kau marah aku. Tiba marah pula si Bakri ni. So si Farah tak ada, dia ni order makan tadi. Pasal bila aku nak pergi bilik dia tak ada pula. Aku ketuk pintu tak buka, tekan loceng tak buka. Bengang lah aku, dah lah aku kerja seorang-seorang malam ni, katanya Farah. So si Bakri pun kata sabar-sabar je, aku cek. Dia pun muka Bakri pelik dah. Bilik apa tadi kau cakap? 143. Kenapa? Betul lah, kau yakin 143 Ya. Kalau ikut rekod aku, bilik 143 tak ada orang. Bukan cek betul-betul. Kau ni dah betul, jangan main gila aku malam ni, aku tak penat ni, kata. Lepas tu Bakri pun balas balik, kau penat buat apa? Kau bukan buat apa pun hari ni. Dia kata gitu. So si Bakri pun nak confirmation, dia check lagi sekali. Betul lah weh, memang tak ada orang bilik 143 ni. Kejap aku confirm balik lah. Dia pun resit tu, memang dekat resit tu tertulis 143. Sebabnya dia akan tulis nombor bilik tu. Once dia dapat call, dia akan terus tulis nombor bilik tu. Betul weh, 143. Itu siapa yang call aku tadi? Itu aku tak tahu, si Bakri lah. Lepas dia pun berjalan dengan sayu lah. Dia pun berjalan tu pergi dekat F&B dia lah. Siapa-siapa dekat F&B dia, bunyi lagi sekali telefon. Dan dekat LED screen tu tertulis 143. Kata dia pun akak, hello, makanan saya dah siap ke? Cik boleh tak confirm dengan saya balik? Cik bilik nombor apa 143. Cik, saya sebenarnya dah naik tadi, saya rasa dah 15 ke 20 minit saya tunggu depan bilik cik tadi. Saya ketuk pintu bilik, saya ketuk pintu bilik, saya tekan loceng, tapi cik tak keluar apa. Oh, sebab saya tak duduk dalam bilik, saya ada kat luar. Sebenarnya saya nampak awak tadi. Lepas tu si Farah bila dia dengar pemanggil tu royak gitu, dia pun terus berdiri bulu tekuk dia. Cik ni biar betul. Lepas tu tit talian putus. Lepas tu terus dia buka pintu F&B tu, lari pergi kat Bakri. Bakri, aku dapat kau daripada akak tu Akak siapa ke ni? Akak mana? Akak tadi yang aku bagi tahu, bilik 143. Kan aku dah cakap tak ada orang dalam bilik 143. Ya, akak tu call aku tadi. Aduh, lepas tu dia pun kau nyarut lah, kau pergi lah session kau. Malah lah yang kau, aku nak tengok movie. Tu si Farah ni bengang lah. So dia pun patah balik pergi kat session dia, F&B tu. Dia relax. Tak ada apa berlaku boleh ni. Dan esoknya dia balik pukul 8 pagi tu. Dia orang punya shift dia akan jumpa lah. Setiap kalau nak habis shift, dia mesti tunggu orang masuk shift Si Farah ni bagi tahu akak tu, Kak, semalam saya dapat call kak daripada ni, tapi saya tak tahu. Tengah-tengah si Farah ni membebel, tiba-tiba akak tu bagi tahu bilik 143. Oh kak, macam mana akak tahu? Kata akak tu gelak. Itulah kau, sebab tu semua orang tak nak kerja malam, kau je nak kerja malam. Tak apalah, itu salah pengenalan je, katanya akak tu lah. So dia pun rasa, oh salah pengenalan. Okay. Itulah sajalah cerita untuk malam ni. Terima kasih kerana sudi layan sampai habis. Terima kasih sangat. Okay,
Dan kepada siapa-siapa yang baru hadir ke channel ni, minta tolonglah subscribe sikit, support sikit Pokah. Okay, mana tahu Pokah boleh buat full time lepas ni YouTuber. Okay, insyaAllah. Dan lepas ni Pokah sebenarnya ada plan dengan Allah Akbar, dengan budak office Pokah nak pergi ke Sungai Tua untuk bercamping, bermalam dekat sana. Dia kata kalau kau nak buat konten, jom kita buat konten kat sana. Pokah akan buat konten kat sana, insyaAllah. Okay, so sama-samalah kita support Pokah lepas ni, dan seterusnya. Doakan Pokah semoga terus maju dalam bidang YouTube, dan Pokah pun doakan korang semua maju jaya. Dan jangan lupa saudara-saudara kita dekat Gaza sana, dia pun perlukan doa kita. Sama-sama kita doakan mereka semoga terlepas daripada rejim Israel. Okay, Assalamualaikum.